Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Masih lagi bersama kami di Sembang Sahur dan kita persembahkan daripada Plan B Band tadi. Betul. Dengan lagu yang Syukur. Syukur Alhamdulillah dan diharapkan anda semua di rumah baik-baik saja, masih kekal ataupun masih jaga SOP sebab hari ini kes COVID-19 2,340 kes melibatkan 11 kes kematian, jumlah keseluruhan 1,400 kes kematian dan kita masih belum menang dan bermula esok sebenarnya 3 jajahan di Kelantan Hanif di mana ni Jeli, Kuala Kerai dengan Gomusek. Tiga daerah ni PKP bermula esok selama seminggu. Jadi kekalkan, jaga momentum SOP tu, terus pakai pelitup muka, jaga kebersihan diri dan jaga penjarakan sosial. Apapun kita ingin bersama dengan anda, ini edisi Sembang Sahur minggu kedua untuk tahun 2021. Temankan kami berdua. Kita buka dulu tirai ini. Saya Anik Miswan dan juga Hazlin Hussein, idola saya di sini. Wow. Dan kita masih lagi bersama dengan seorang lagi host kita yang kalau minggu lepas saya bersama dengan dia lah. Saya tak bertembung lagi. Kita bersama dengan kasih Ustaz tembung Haris. sekarang, kasih tembung sekarang. Orang Kelantan. Kita orang Terengganu. Ganu. Patah Timur lah. Pantai Timur. okey. Betul. Baik. Saya dengar suara tadi macam berada di lokasi yang sangat serius. Jenayah. Jenayah tadi. Ingat Masih kan? terimbau lagi dah. Okey, Ustaz, hari ni kita nak cerita pasal vaksin dalam perspektif Islam. Kalau nak harapkan kita, saya dengan Hanif cakap pasal hadis, cakap pasal fiqh, itu semua nanti kan betul-betul babas pula. Jadi kita hadirkan Ustaz untuk menemani kita untuk sembang pasal vaksin dalam perspektif Islam. Okey, sebelum kita nak cakap pasal hukum haram, hukum harus dan sebagainya. Mungkin Ustaz nak bagi sikit kepada penonton di luar sana vaksin tu dalam perspektif Islam, kalau Ustaz boleh huraikan secara ringkas. Terima kasih. Dan kita akan cakap perkara ni melalui keperluan kita. Kalau seorang tu dia nak belajar, kita kata medik lah. Nak jadi doktor, dia kena pergilah sekolah perubatan. Kalau nak belajar apa-apa sahaja perkara yang keperluan pada dia dalam bidang tu, dia kena cari orang yang begitu. Al-Quran menggariskan panduan untuk kita bertanya kepada orang yang kita tak tahu. Jangan kita memandai-mandai dalam perkara-perkara yang kita tak faham Bertanya dan kepada tak orang mengerti. yang tahu. Betul. Allah SWT berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kamu tanya pada orang yang pakar dalam bidang dia kalau kamu tak tahu. Kita katakanlah kita dari segi hukum agama mungkin kita boleh nasihat. Tapi vaksin ni ustaz-ustaz ataupun orang agama mereka pun tak ada ilmu yang mendalam dalam perkara ni. Maka di sini kita perlu kepada kepakaran doktor, kepakaran saintis. Maka kita duduk. Sebab tu fatwa ni dia keluar bukan senang-senang. Rasa macam mana? Ni rasa macam mana? Buat.
Tak Dia tak ada semudah macam tu. lah. Dia keluar dengan adanya fakta. Dan agama di situ menyelesaikan masalah, mengeluarkan hukum. Sebab kita majoriti di Malaysia orang Islam. Maka tak dapat lari, hukum perlu kita ikuti. Ya. Jadi kita di sini ustaz, bukan saya lah, kata orang alim lagi lah, mufti, alim ulama, mereka berduduk dengan orang-orang yang pakar dalam bidang medik untuk mengeluarkan satu fatwa yang kita kata kena kepada semua. Ya. Dan bila dah keluar fatwa, kita pula jangan memandai lawan fatwa pula. Sebab dia orang pun bukan senang-senang buat. Betul. Macam kita kata, kadang-kadang hampir 6-7 kali perjumpaan. Ya. Saya pernah mengikuti satu majlis fatwa kebangsaan yang mana kali pertama hukumnya macam ni. Okey. Kali kedua hukumnya begini. Dan kali ketiga begini. Sampailah kali keempat panggil semua mufti di setiap negeri untuk keluarkan satu hukum. Jadi maksudnya bukan semudah itu. Dan apabila fatwa keluar, kita sebagai kita kata rakyat marhain. Yang tak tahu apa-apa. Kita ikut. Ya. Kita ikut supaya mudah dan kita secara tak langsung support apa yang telah disarankan. Memudahkan secara keseluruhan kesihatan dunia kita kata pada Ya. ketika ini. Bukan apa sebab sekarang kita nak berbicara mengenai vaksin ni kerana sekarang sedang berlangsung program vaksinasi COVID-19 kebangsaan di fasa kedua dan telah pun kalau di fasa pertama 500,000 lebih kurang frontliners telah pun disuntik. Dan sekarang di fasa kedua ini mereka yang bergolongan warga emas dan mereka yang mempunyai keperluan istimewa lah yang sedang dalam proses. Tapi Ustaz, memang sekarang segala fatwa hukum memang telah banyak kali kita perdebatkan, Betul. kita dah beritahu. Baik. Masih ada lagi pendapat Anti-vaksin. yang tidak mahu rasa macam tak perlu. Yang menyokong ada, yang tidak menyokong ada dan ada yang ketiga juga yang berada di atas pagar. Yang ini mudah dipengaruhi Betul, nanti. betul. Baik, yang pertama sekali kalaulah kita letak diri kita sebagai seorang yang intelek. Dan bila kita nak ikut satu benda ni, agama pun tak suruh kita taklid mengikut sesuatu benda dengan membabi buta. Ya. Maksudnya bila kita ikut satu perkara, biar kita tahu. Sebab tu fadilat orang alim dengan orang abid. Kan, dalam agama ni dia ada dua jenis orang. Satu orang yang kuat ibadah. Dia ibadah, dia tak tahu apa benda. Fadilat yang aku dapat daripada ibadah ni. Ada seorang lagi manusia yang dia tahu tentang apa kelebihan ibadah dia. Ya. Apa suruhan agama dalam perkara tu. Jadi itulah juga kita ni kena. Nabi kata, fadlul alim yu'lal abid ka fadlul qamar ala sa'irin nujud. Ya. Nabi kata kelebihan orang alim berbanding dengan orang abid seperti mana bulan menyinari bintang. Jadi kalau kita kalau kita boleh jadi, kita ada pilihan. Nak naik kereta ke, nak jadi orang yang ke depan ke, kita nak yang nombor satu. Nak jadi the best among the best. Orang kata cream of cream kita nak jadi. Jadi sama juga dalam perkara ni, kita kena letak diri kita sebagai orang Islam yang berpendidikan tinggi. Ya. Jangan kita main dengar-dengar, oh vaksin ni matilah apalah. Ambil tahu dulu. Kan? Kalau kita tak kenal, ada ulama sufi kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenal diri, kenallah Allah. Kenal dulu vaksin ni apa. Apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Mestilah ada kekurangan, Ya. tapi banyak kelebihan. Jadi keperluan kita ada tak pada hari ini? Vaksin COVID-19 hari ini berjangkit dengan cara macam mana? Dengan mutasi virus ni sangatlah berubah dengan pelbagai-bagai cara. Nanti kita boleh dengar lah. Betul. Kita cerita pasal virus pun takut jadi benda lain juga kan. Jadi nak bagi tahunya mesti kita merujuk kepada orang yang tahu dan kita kena faham. Benda ni bukan benda yang dibawa main. Dalam agama juga kalaulah perkara tu dah sampai meragut nyawa, maka dia ada satu term dia panggil, semua orang pun tahu, darurah. Ya. Bila darurah, ada setengah-setengah perkara boleh kita buat walaupun pada asalnya hukum itu haram. Contoh kata kita duduk dalam hutan. Ya. Kan? Makanan tak ada. Tapi ada seekor apa dia? Babi. Jangan macam itulah, kasar Khinzir, sangat tu. khinzir. Sebab saya dulu khinzir. jenayah, so Jenayah kasar. Cepat betul, Jenayah gurau. Bukan Tapi cepat khinzir. betul dia terfikir tu. Saya masih proses lagi. Itu cerita klasik. Ular ke apa ke ya? Yang selalu kita dengar masa sekolah. Okey betul. Kalau darurat sebegitu. Darurat sebegitu, khinzir lalu, kita boleh makan tapi bukan sampai kenyang. Makan tu bolehlah untuk sustain kita punya kehidupan. Sebab maqasid syariah kita ada 5. Ya. Dan antara salah satunya adalah, kata Imam Nawawi, menjaga diri dan nyawa kita. Jadi kalau kita tak betul-betul ambil pengetahuan dalam perkara ni, bukan saja kita rugi, kita pula dakwah orang lain. You jangan ambil ni. Ini bahaya. Kalau kena ni tuan-tuan, memang mati. Memudaratkan yang lain pula. 5 prinsip tu kita simpan dulu Ustaz. Baik, Nanti baik. kita akan sambung nanti lebih lanjut lagi. Tapi sebelum tu Anik, kita nak tengok satu bingkisan bagaimana penyimpanan vaksin dan juga pengagihan vaksin dilakukan oleh Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Jom kita saksikan.
Vaksin dianggap sebagai perisai dalam membendung virus COVID-19. Lantas, Pusat Simpanan Vaksin PSV ini wajar dikendali oleh pihak bertanggungjawab seperti Angkatan Tentera Malaysia. Dipertanggungjawabkan untuk menyimpan, mengagih dan memastikan pemberian vaksin sampai dengan selamat kepada semua penerima dari kalangan warga ATM itu sendiri. Di dalam ATM ini kita ada 5 pusat simpanan vaksin yang bertanggungjawab mengagihkan pula kepada pusat pemberian vaksin yang berjumlah 58 seluruh negara. So kita di sini sampai 3 depo perubatan menjadi pusat simpanan vaksin dan pengagih kepada PPV di Lembah Kelang sampai ke Pahang dan sampai ke Kelantan juga. Pemindahan vaksin ke dalam peti sejuk khas perlu dilakukan sepantas yang mungkin bagi mengekalkan kualiti vaksin. Agak unik dia ialah penyimpanan. Suhu penyimpanan yang kita terima untuk vaksin yang pertama ni ialah daripada syarikat Pfizer-BioNTech. Penyimpanan perlu di dalam suhu minus 75 degree Celsius yang memerlukan satu aset yang kita panggil ultra low temperature freezer dan boleh bertahan sampai 6 bulan jangka hayat dia. Tapi apabila keluar saja daripada ultra low temperature freezer ke PPV akan ada tempoh selama 120 jam saja untuk vaksin itu diguna pakai. Selepas 120 jam, vaksin tersebut dianggap rosak dan perlu dibuang. Vaksin perlu dikeluarkan ke peti muatan atas terlebih dahulu sebelum pengagihan kepada pusat pemberian vaksin PPV dilakukan. Semasa pengagihan kita perlulah menjaga suhu untuk kita agihkan daripada peti WLTF ke cool box sebab kita nak jaga kualiti juga. Untuk memindah dan mengasingkan vaksin tu saya perlu lihat borang BMS kena fokus untuk tengok supaya tidak berlaku kesilapan pengagihan. Untuk dalam satu tray vaksin COVID terdapat sebanyak 195 vial. Satu vial boleh disuntik 6 orang. Peti yang baru tiba dari pusat pemberian vaksin PPV perlu disimpan di dalam bilik sejuk terlebih dahulu sementara mengendali vaksin yang telah disediakan di dalam peti muatan atas. Selepas itu, proses pemindahan vaksin perlu dilakukan di dalam bilik sejuk bagi mengekalkan suhunya. Vaksin seharusnya sampai ke lokasi pada hari yang sama dan bertahan selama 5 hari. Vaksin COVID ni berbeza dengan vaksin biasa. Proses kerjanya dalam lingkungan 5 minit. Tidak boleh lebih sebab kita nak jaga dia punya kualiti vaksin tersebut. Selain menjaga suhu vaksin, kawalan rapi dan iringan polis adalah perlu setiap kali perjalanan vaksin ke lokasi yang ditetapkan bagi mengelakkan sebarang kelewatan mahupun perkara yang tidak diingini berlaku. Baik, kita sedia maklum memang proses nak sampaikan vaksin ni satu hal, nak simpan pun satu hal, nak agih pun memerlukan satu proses yang sangat teliti dan saya percaya ianya masih lagi dalam proses yang nak sampaikan kepada orang ramai sekarang ni kan. Bagi nak memastikan kualiti vaksin itu cukup sempurna kekal, ya. apabila sampai dekat penerima vaksin itu nanti. Okey, kita masih lagi dalam topik vaksin dalam perspektif Islam. Tadi kita bersama dengan Ustaz Aris, Ustaz Betul lah, Haris. Ya. Betul lah. Saya nak cakap Anip. Okey. Belum lagi Ustaz. Dan sebenarnya kita datang ke tamu kita pada hari ini. Ya. Iaitu seorang doktor, Dr. Wan Nur Sazwani binti Wan Muhammad Nur, Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Okey, insya-Allah hari ini doktor akan kongsikan kepada kita semua pengalaman doktor sebab doktor ni sebenarnya dah menerima dos yang pertama dan juga dos yang kedua, kira dah lengkap dah lah. Dan juga dulu doktor di bahagian lain, sekarang doktor di bahagian lain. Mungkin doktor nak kongsikan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasihlah jemput saya hari ini. Okey, so sebelum ni saya memang bertugas di Pejabat Kesihatan Putrajaya lah. Sebelum ni saya pegang portfolio di unit kesihatan keluarga. Kesihatan keluarga ni dia merangkumi kesihatan ibu, anak, bayi, kanak-kanak semua itulah. Tapi semenjak pandemik COVID ni, kebanyakan pegawai perubatan dipinjamkan ke CPRC, Crisis Preparedness Rapid Response lah, untuk kita bantu COVID ni habis-habisan. So sekarang ni saya masih lagi membantu bilik gerakan CPRC, tapi saya juga sekarang ni ditugaskan menjadi penyelaras pusat pemberian vaksin untuk wilayah Persekutuan Putrajaya. Wow, dahsyat. Okey, banyak sebenarnya kita nak tanyakan.
Antaranya sebab doktor ni yang paling utama dia ni yang mendapat vaksin pertama, suntikan pertama sama tarikh dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, betul? Ya, Dan betul. sekarang ni dah selesai suntikan yang kedua. Kita nak tanya pengalamannya, tapi doktor kita nak simpan dulu. Okey, boleh. Sebab kita nampak doktor macam tak sabar-sabar nak cerita ni. Jarum-jarum kita bawa kat sini. Ustaz Haris pun kejap lagi nak macam-macam nak tanya sebelah ni. Semua memang akan tanya doktor je. Okey. Boleh ya doktor? Boleh. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Sembang sahur, rancangan pilihan semua di bulan Ramadan. Salam sayang hanyalah di TV3. Sembang sahur, rancangan pilihan semua di bulan Ramadan. Salam sayang hanyalah di TV3. Okey, masih lagi dalam Sembang Sahur 2021 dan kita masih lagi dalam vaksin perspektif Islam dan seperti yang kita katakan tadi, kita bersama dengan doktor nak menceritakan pengalaman. Tapi sebelum tu, kita nak tanya Ustaz. Ustaz betul lah Ustaz macam jenayah lah. Itulah saya kata. Saya duduk sebelah ni pun. Okey Ustaz silakan. Okey Ustaz, tadi Ustaz hutang 5 yang prinsip yang kalau kita nak selesaikan sesuatu masalah tu. Ustaz ada sebutkan 5. Kalau tak silap saya, agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta benda. Betul. Okey, mungkin sebab ada yang berpendapat nombor 1 adalah agama. Bermaksud jangan takut dengan COVID. Takut dengan Allah. Jadi jangan buat apa-apalah, jangan merawat, jangan apa. Nombor 1 kena takut dengan Allah dulu. Tak melupakan yang faktor 4 lagi faktor yang lain tu. Komen Ustaz. Baik, kalau kita tengok apa yang telah dikomenkan oleh Dr. Zul Bakri kan, kita punya Menteri Agama. Ada menyebut tentang perkara ni. Sebab ada setengah-setengah golongan dia kata jangan takutlah kan, macam mana yang diperkatakan tadi, jangan takut kepada kuman ataupun virus ni, takut kepada Allah sahaja. Baik, agama ni tak datang dengan cara kita orang kata fantasi, tidak. Agama datang dengan ilmu. Kan Nabi SAW, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Qul hazi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Kan? Ini jalan aku, Nabi kata. Diseru kamu atas ilmu, burhan, di atas kecerdikan. Sebab tu kalau kita tengok, orang yang paling cerdik, yang paling hikmah dalam tindakan dia adalah Rasulullah SAW. Kita, bukan saja kita orang Islam ni yang meyakini. Bahkan mereka-mereka yang di barat pun meletak one of the most influential human being alive is Prophet Muhammad SAW. Peace be upon him lah. Jadi ini antara satu perkara yang kita kena letak di dasar agama itu sendiri. Kita sebab tu kita kata yang pertama sekali ikut agama. Tapi pendefinisian kepada agama itu apa? Kalau orang ni faham agama ni, dia kena cerdik. Dia bukan tak apa, kita pergi je, bismillah tawakkaltullah pergi. Tak. Kita berperang pun, okey, kita tengok cerita-cerita yang kita tahu. Nabi Musa AS masa dikejar dengan Firaun. Kenapa dia pergi ketuk laut tu sedangkan dia dah sampai di, kita kata dah tak ada jalan dah. Hujung jalan dah ni. Hujung dah ni. Ni dah kat laut ni, kat mana lagi aku boleh pergi? Betul. Tapi Allah SWT detikkan dalam hati dia supaya ketuk. Sebab apa? Nak kena ada usaha tu. Walaupun sikit. Logik lah kita ketuk laut-laut terbelah? Tak logik. Tapi usaha tu Allah SWT lihat. Jadi kita juga dalam konteks kita vaksin ni, apa lagi yang kita ada? Apa lagi yang kita ada melainkan vaksin ni? Jadi tidak ada salah untuk kita, sebab bukan pun kita makin bagi je. Kan doktor lebih faham benda ni, dah berapa banyak test yang dilakukan sebelum sampai di Malaysia, berapa banyak dan diuji, dan bila ni benda ni sampai, insya-Allah kita ikhtiar dengan cara ni, kemudian kita buatlah kerja kita macam biasa. Lepas tu, tapi walau bagaimanapun kita tak kata 100% selamat. Kan, macam doktor sebut tadi, 96%. Maka masih lagi dalam keadaan norma baru, kita kena pakai pelitup muka dan sebagainya ni lah. Jadi itu antara perkara yang kita perlu ambil tahu. Betul apa kata host kita tadi? Host jenayah kita tadi. Yang pertamanya agama. Agama diseru atas kecerdikan, kebijaksanaan dan fakta yang ada dalam Al-Quran. Saya rasa kadar itu dulu. Okey, betul. Saya sangat setuju sebab doktor pun dah angguk-angguk tadi doktor antara yang paling terawal dapat lindung diri, lindung semua kan. Tu antara tagline dia. Kalau di kalangan kita berempat ni, doktor lah saya rasa yang paling selamat ni. Doktor, bagaimana sebenarnya proses
penerimaan vaksin tu sebagai perkongsian bersama orang ramai di Sembang Sahur? Okey, macam saya ni kira bernasib baiklah sebab saya frontliner. So fasa pertama ialah fasa frontliner. Ya. So kami semua mendapat berita yang vaksin sampai, semua semangatlah, semua suka nak dapat vaksin. Setelah setahun kita berperang, tak cuti beku, tak pergi mana-mana apa semua. Ya. Akhirnya vaksin sampai. So dia bukanlah kita nak kata vaksin sampai terus habis COVID. Tak, dia adalah salah satu usaha kerajaan untuk kita membantu dalam pengawalan wabak ni lah. Okay. So macam saya sendiri, Alhamdulillah saya dapat pada 24 Februari, hari yang sama yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita punya Tan Sri DG dapat bersama. Ada beberapa frontliner lain. Antara sebab kami dapat dulu sebab macam saya adalah penyelaras pusat pemberian vaksin. So kami didahulukan lah. Okey. So proses dia senang je. Semua dah ada, dia ada stesen dia. Masuk, yang penting bawa kita punya phone, kena ada MySejahtera, kena update lah. Okey, lepas tu datang scan. Lepas scan bawa IC semua, kita akan check. Lepas tu kita akan ada taklimat. Kita akan bagi tahulah okey apa itu vaksin, apa kita akan buat and everything. And then kita akan pergi kepada konsen. Konsen ni ada doktor. Yeah. Kita akan terang lagi sekali. Tadi dah taklimat kan? Doktor terang lagi. Okey, cik macam ni. Lepas itu, lepas kita dah setuju, kita tanpa paksa, tanpa apa, ni bukan paksaan lah. Lepas itu baru kita ke suntikan. Okey, kalau saya ada bawa lah hari ni. Silakan. Memang saya nak tanya tu. Ini Nampak macam kenangan lah ya. Kenangan. So, ni saya ambil saya punya pagi tadi kita ada vaksin. Kita masih kan sekarang tengah berlangsung. Saya ambil. Kalau boleh tengok kat sini. Kita punya yang ini adalah vaksin Pfizer lah. Okey. Yang ni yang datang itu dengan kapal terbang apa semua tu kan. Yang inilah. Ni Pfizer. Saya ada soalan sikit. Boleh. Silakan, terus Kita bagi. juga kan. Saya ada soalan untuk doktor Boleh sebenarnya. takutlah Jadi saya. macam mana kita, sebab saya dengar banyak pasal daripada China, daripada yang satu lagi daripada mana? Yang ni daripada China tapi kita beli secara banyaklah, secara pukal. Kita kilangkan di sini, di Pharma Niaga sinilah. Soalan saya satu je. Kenapa ada pemilihan separuh daripada sini, separuh daripada sini? Kita tak ambil satu daripada tempat yang fix lah kita kata. Okey, kita mungkin saya rasa semua sedia maklum kan, kita ada Jawatan Kuasa Akses Jaminan Vaksin, JKJAV. Okey, dekat Jawatan Kuasa ni, dia dah bincang dekat peringkat dunia lah bahawa apa yang mereka bincang ialah semua negara di dunia ni akan dapat sama rata vaksin. Okey. Bukan kita saja, bukan US saja, bukan UK, bukan Australia saja. Semua kena dapat sama rata. So sebab kalau contoh Pfizer dia keluarkan vaksin, tapi berapa kota dia? Dia tak boleh keluarkan untuk satu dunia. Dia boleh keluarkan sejumlah tu contoh dia boleh keluarkan 3 juta contohnya. Tapi 3 juta tu dia nak bagi kat siapa? Siapa nak beli? Kalau Sabar. kalau kita contohnya kalau dia hanya keluarkan 3 juta tapi negara kaya je lah boleh beli 3 juta tu. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka buat perjanjian, semua orang akan dapat rasa. Semua orang dapat sama rata. Sebab tu Ustaz, vaksin ni ramai manufacturernya, semua orang akan dapat. So untuk menampung populasi Malaysia, kita terpaksa beli daripada yang lain jugalah. Campur-campur lah. Okay, bukan kita nak siapa dapat ni, siapa dapat grade A, B, C, tak ada. Semua sama. Itu doktor dah kongsikan. Tadi doktor baru sentuh sikit je, baru tunjuk botol je. Doktor tak tunjuk lagi jarum-jarum tu. Dan saya percaya penonton di rumah sebenarnya nak tahu apa kesan sampingan yang doktor hadapi untuk dos pertama dan juga dos kedua. Tapi sebelum tu Anik. Sebelum tu kita nak kongsikan ni satu lagi perkongsian berkaitan dengan suntikan vaksin. Dan juga sikit sumbangan lah ni daripada kunjungan Singgah Sahur bersama dengan Barisan Harapan juga. Itu Angkatan Tentera Malaysia. Mereka juga ada suntikan mereka. Mereka selain daripada perubatan, yang ketenteraan dan keselamatan juga adalah frontliner. Jadi kita saksikan bingkisan ini. Kami adalah PPV 18 yang bertanggungjawab menjaga vaksin untuk kawasan inilah. Mula-mula of course kita nervous sebab ini adalah satu vaksin yang baru dan juga
sistem yang digunakan ni adalah sistem yang baru. Nak uruskan vaksin ni, kami kena belajar 3 jenis sistem. Tapi kami happy because kita tahu yang dengan adanya vaksin ni nanti, pandemik akan getting better. Vaksin ni macam bagi sinar barulah bagi kami. Hari ni adalah hari ketiga kita mula bagi dos kedua. Semua untuk kawasan saya dos pertama saya dah administer dekat 5,000 lah. Jadi sekarang kita dah start dos kedua. Untuk hari ni kita bercadang untuk cucuk 600 lebih. Syukur pada Allah Ta'ala, saya baru sahaja disuntik untuk dos kedua. Setakat ini saya tiada apa-apa lagi kesan sampingan, rasa demam ataupun pening kepala. Alhamdulillah semuanya okey. Ada yang berasa takut-takut untuk mengambil dos kedua ni, saya sarankan jangan berfikiran negatif, sentiasa berfikiran positif. Semasa dos pertama, keadaan saya stabil, tak ada permasalahan. Begitu juga pada hari ini saya mengambil dos kedua, sedikit dia punya kesan sakit dia tapi masih baik dan stabil, tak ada masalah. Seperti yang kita sedia maklum, telah dijelaskan oleh Menteri Agama kita yang mana muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan ataupun muzakarah kebangsaan telah bersidang yang memutuskan bahawa keharusan pengambilan suntikan ini dan ianya tidak membatalkan puasa dan tidak mendatangkan sebarang apa-apa efek kepada pahala puasa dan sebagainya. Ramai pandangan-pandangan ulama yang telah menyatakan halnya demikian. Maka tidak perlulah kita merasa khawatir ataupun merasa ragu-ragu di atas suntikan vaksin COVID-19 ini. Justeru sebagai menghargai para petugas kesihatan, terutamanya anggota bahagian Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia, Penaja Koperasi Kaki Tangan Petronas Berhad, Kopetro, bermurah hati menyampaikan sumbangan kepada para petugas yang terlibat. Kopetro membekal makanan sejuk beku dan produk sedia untuk dimakan di bawah jenama lengkuas. Turut sama memeriahkan majlis ialah pengasas produk kesihatan V-Asia. Semoga sumbangan ini dapat menggembirakan mereka yang sedia berkhidmat walau apa jua cabaran yang mendatang. Okey, baik, itu dia antara perkongsian dan sekarang masih lagi proses berjalan dan orang yang paling tepat nak berbicara mengenai proses bagi vaksin, suntik-suntik, inilah orangnya. Dulu dia kena suntik, sekarang dia pula yang bagi suntik. Dr. Wan Nur Syazwani. Doktor, ni penonton tak sabar nak tunggu apa antara kesan sampingan doktor bila ambil dos pertama dan juga dos kedua. Okey, sebelum tu sebelum kita ceritalah kesan sampingan, saya nak tekankan kat sini ada orang yang akan ada, mungkin akan ada, mungkin juga tidak ada lah. Dan biasanya kesan sampingan dia bersifat sementara dan dia adalah ringan. So keyword dia adalah sementara and ringan lah. Okey. Sepanjang saya start vaccination ni daripada akhir bulan 2 sampai sekarang ni, saya tak ada terima lagi lah yang severe atau moderate punya side effect. Kita panggil AEFI, Adverse Effect Following Immunisation. Cuma semua yang biasanya cakap pening kepala, sakit dekat tempat suntikan, mungkin ada lebam sikit, mungkin ada rasa macam rasa nak demam. Tapi itu sahaja dan biasanya dia akan settle dalam 2 ke 3 hari macam tu. Macam saya sendiri, dos pertama dia tak rasa apa sangat. Saya rasa okey je. Saya masih bekerja, masih on call. Bila dos kedua, 21 hari selepas tu pun, saya ada sedikit pening. Ada rasa macam panas badan, macam rasa nak demam tu. Tu pun saya ambil Panadol dan terus pergi kerja je. So tak ada isu lah sebenarnya. Setakat yang saya suntik di Putrajaya pun, tak ada yang ada isu lah. Alhamdulillah lah. Kan? Bawa nampak muka Ustaz yakin sikit. Boleh. Maksudnya bergantung kepada diri masing-masing. Sebab bukan apa, Ustaz, saya pun goyang juga. Kan? Tapi bila ada penjelasan macam ni, betul-betul depan muka dia bagi. Sihat ni. Yakin, saya yakin. Yakin. Lin yakin? InsyaAllah yakin. Tapi sebenarnya mak ayah kita di rumah agak risau sebenarnya. Tapi itu nanti kita akan sembang kemudian nanti. Macam mana doktor mungkin boleh bagi sedikit nasihat ataupun kata-kata semangat buat warga yang lebih berusia. Okey, tapi sebelum tu kita nak tengok ni Chef Zam ni masak kuih cara. Kuih cara. Kuih cara manis pandan. Tapi kita nak saksikan ini bingkisan berkenaan resipi manisan KitKat Easy Recipe Z dalam segmen Jom Masak bersama dengan Chef Zam. Jom. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam segmen Jom Masak
yang dibawakan khas oleh KitKat Malaysia. Have a break, have a KitKat. Hari ini menu saya lain sikit. Ia menggabungkan tradisi dan juga moden. Nama menu kita hari ini KitKat Kuih Cara Manis Pandan. So untuk inti, apa yang anda perlukan, kita perlu buat teknik double boil di mana kita menggunakan periuk yang berisi air. Kemudian kita akan letakkan satu lagi kita punya mangkuk. Kita panaskan dahulu. Kemudian kita akan gabungkan kita punya coklat butang bersama dengan krim masakan. Panaskan kedua bahan ni sehingga dia cair. Sambil-sambil tu, bila kita panaskan krim ni, kita tak boleh guna api yang terlalu kuat sebab coklat memang sangat sensitif. Sebab tu kita kena gunakan teknik double boil untuk mencairkan coklat bersama dengan kita punya krim masakan. Bila kita punya coklat dan krim sudah pun mula sebati dan cair, kita matikan api sebab kita tak nak coklat tu terlalu panas. Kemudian kita akan masukkan coklat KitKat yang telah pun kita cincang dan kita kacaukan sehingga sebati. Boleh alihkan daripada kita punya air ni sebab kita pun tak nak coklat tu split. Dan kita kacau sehingga KitKat tu larut. Okey, kalau tadi kita dah buat inti untuk kuih cara kita, kita nak buat dia punya kulit kuih cara. So bahan-bahan yang kita ada kat sini. So saya ada tepung gandum, saya akan masukkan sekali. Kalau boleh tepung gandum ni kita kena ayak supaya dia lebih halus. Kemudian kita akan masukkan santan. Selepas masukkan santan, kita akan masukkan 2 biji telur diikuti dengan 2 sudu gula dan sedikit garam. Air lebih kurang dalam 470 gram. Tapi sebelum tu, sebab kita gunakan ekstrak pandan, so kita akan larutkan sedikit dengan air. Selebihnya kita masukkan. Dan untuk ekstrak pandan ni kita kena larutkan sebab dia pekat. So kita larutkan dengan air, kita kacaukan sedikit dan kita masukkan ke dalam kita punya adunan. Dan kita kacaukan adunan ini sehingga sebati. Yalah, adunan tadi pun kita dah sebati. Sekarang kita nak tapiskan adunan kita ni dahulu supaya ianya licin, okey? Menggunakan penapis, kita akan tuangkan. Okey, untuk resipi kali ini kita akan gunakan loyang kuih cara yang ini. Sapukan minyak pada kita punya loyang. Kemudian kita sendukkan adunan ke dalam kita punya loyang tadi. Okey, selepas kita letakkan kita punya adunan tadi, kita kena tutup, kalau boleh guna penutup periuk ke. Kalau saya tutupkan supaya ianya masak dengan sekata. Macam mana nak tahu dia dah masak? Kalau kita ambil lidi ni, kita cocok bahagian tengah. Kalau kita tarik, dia keluar bersih. Maksudnya kuih cara kita dah pun masak. So, kita akan angkat dan pindahkan ke dalam kita punya pinggan. Okey, warna dia, tengok. Baiklah, kuih cara kita pun kita dah sejukkan. So, sekarang kita nak lekatkan kuih cara ni dengan inti coklat yang kita dah campur dengan KitKat tadi. Cara dia, kita akan gunakan piping bag. Plastik piping bag ni, kita masukkan coklat ke dalam piping bag. Dan kita akan pipekan pada bahagian tengah kuih cara kita. Kita pipekan pada bahagian tengah. Kemudian, kita akan lekatkan satu lagi kuih cara pada atas dia. Kalau sebelum ni kita makan kuih cara, banyak kuih cara berlauk ataupun kuih cara manis. Tapi hari ini saya kongsi resepi yang lain sikit sebab kita gunakan KitKat sebagai inti tengah pada kita punya kuih cara. Untuk mencantikkan lagi kuih cara kita ni, kita akan pipekan coklat pada bahagian atas. Kemudian kita akan letakkan potongan cube coklat KitKat pada permukaan atas. Dan akhir sekali, kita akan taburkan kelapa parut. Taburkan pada permukaan atas. Dah pun siap KitKat kuih cara manis pandan kita. Resepi yang mudah, yang ringkas, yang anda boleh lakukan sendiri. Anda boleh ke laman YouTube, Facebook dan juga Instagram KitKat Malaysia untuk dapatkan resepi-resepi istimewa ini. Dan dapatkan KitKat Bento Box batik di pasaraya terdekat kerana ianya mengandungi KitKat Share Bag Pack 15. Tapi sekiranya anda nak dapatkan ianya secara percuma, anda boleh layari ke laman Instagram saya untuk ketahui detail lebih lanjut. KitKat Raya Bersama masih together walau apa pun jua. Jom, have a break, have a KitKat.
Okey, terima kasih kerana setia dengan Sembang Sahur 2021. Tadi Chef Zam dah kongsikan macam mana nak buat kuih cara KitKat. Itu untuk sahur dah settle. Tapi sekarang ni lagi 20 hari kita nak menyambut raya. Rambut terutama orang lelaki ni tak settle-settle lagi. Dalam 20 hari ni kita bagi settle. Sebab hari ni kita bawa tetamu istimewa kita, Dato' Azri Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetics dan Healthcare yang akan menyelesaikan masalah anda di rumah. Katanya produk-produk ni meletup, Dato'. Ya, terima kasih Hazlin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Sembang Sahur Hazlin. Saya bersiaran lagi minggu ni. Sesuatu yang sangat istimewa Hazlin, saya bawa rangkaian penjagaan produk rambut Hazlin. Sebab apa saya faham ya, bercakap mengenai rambut Hazlin, ramai di antara kita yang ada masalah rambut rontok ya, rambut botak ya, rambut gugur tak kurang juga. Dan sebenarnya satu lagi masalah yang membimbangkan itu masalah rambut beruban Hazlin. Sebab apa ya, bila rambut kita beruban ni kita akan nampak lebih tua daripada usia sebenar ya Hazlin. Dan hari ni memandangkan saya tak boleh buat demonstrasi, tapi saya nak tunjuk kepada anda ya, yang mana hari ni saya bawa seorang tetamu. Ini dia Pak Cik Halid. Pak Cik Halid ni umur dia 57 tahun dan Hazlin sebenarnya kalau anda lihat dia, kalau boleh kamera fokus kat Pak Cik Halid ni, kalau anda dapat lihat sebelah kiri ya, ini adalah kesan penggunaan inai hitam V Asia, yang mana kalau anda dapat lihat sebelah kanan saya ni, rambut dia masih ada warna putih, ada uban, yang mana ya sebelum menggunakannya, perbezaan kanan dan juga kiri ya, yang mana inai hitam dan juga inai perang V Asia ni Hazlin sebenarnya sangat mudah untuk anda gunakan ya, yang mana dengan pembelian pack compact ya, inai hitam ataupun inai perang V Asia yang berharga RM28 ni, anda akan mendapat 2 larutan ya, inai hitam 1 dan juga inai hitam 2 kalau anda beli inai hitam. Kalau anda beli inai perang ya, warna dia coklat gelap, anda akan mendapat inai perang 1 dan juga inai perang 2. Campurkan kedua-dua larutan ni dalam satu mangkuk plastik, kacau hingga rata dan kemudiannya anda boleh sapukan pada rambut anda ya, seluruh rambut ya, dalam keadaan pandemik COVID ni dan sebagainya ya. Hazlin, saya faham kita nak ke salon dan agak risiko tinggi ya, tetapi anda boleh dapatkan pack compact ni yang sangat-sangat mudah untuk anda gunakan. Sebab apa ya, bila anda beli inai hitam ataupun inai perang V Asia ni, anda akan mendapat risalah cara penggunaan ni secara percuma Hazlin. Dalam ni ada lagi ya sarung tangan ya, yang mana kalau anda beli, suami boleh buat untuk isteri, isteri boleh buat untuk suami ya, yang mana ya anda biarkan sapu kat rambut, biarkan dalam masa 10 hingga 20 minit ya. Biarkan kering sekejap, anda dapat lihat, anda bilas masalah rambut yang beruban tu serta-merta anda dapat lihat ya. Kalau anda beli inai hitam, warna dia akan jadi hitam. Kalau anda beli inai perang, dia akan jadi coklat gelap. Dan ni saya tunjukkan kepada penonton Sembang Sahur ya, nampak tak, ni adalah seorang pengguna kami, testimoni ya, mana sebelum dan juga selepas penggunaan inai coklat dia, inai perang, yang mana anda dapat lihat dia. Kalau sebelum ni adalah Pak Cik Azmi 57 tahun, selepas umur dia dah macam penghujung 40-an. Nampak lebih muda pada usia sebenar ya, hanya dalam masa yang singkat anda boleh dapatkan sendiri. Dan sesuatu yang sangat istimewa ya Hazlin, pack inai compact inai hitam dan juga inai perang ni dapat juga membantu ya melebatkan rambut anda, yang mana ya formulasi yang sangat istimewa sesuai untuk pengguna muslim ya. Sebab apa? Formulasinya ianya menyerap jauh ke dalam rambut ya, bukan seperti pewarna rambut lain yang hanya menyelaputi luar rambut. Sebab apa ya, kalau dia menyelaputi luar rambut ya, was-was untuk kita gunakan ya, yang mana inai hitam dan juga inai perang ni formulasinya menyerap jauh ke dalam rambut anda. Dan kita menggunakan ramuan seperti asid henna tonik ya, daripada daun inai, yang mana sangat-sangat baik ya untuk membantu ya mengekalkan warna asal rambut anda. Dan kemudiannya diformulasi dengan susu kambing yang dapat membantu melembutkan rambut anda, pentanol ya, yang mana saya kira ya formulasi yang bertindak sebagai antioksidan, sangat-sangat baik ya untuk rambut anda. Dan harganya hanyalah RM28 sahaja ya di toko-toko jamu, ataupun anda boleh buat belian secara online. Dan satu lagi saya juga turut bawakan ni dia tonik subur rambut Hazlin. Kita dah guna inai, rambut kita dah gelap. Dan tonik subur rambut ni untuk anda yang ada masalah saluran rambut gugur ya, atau rambut botak. Dan kalau anda lihat ya di pembungkusan pack ni, anda dapat lihat ya perbezaan sebelum dan juga selepas dia, botak berbentuk U dan sebagainya. Kalau wanita dalam pantang ya, biasanya ada masalah rambut gugur yang teruk ya. Tak kurang juga lelaki Hazlin ya, masalah rambut botak ya. Dan saya dimaklumkan ya oleh pengguna-pengguna yang gunakan tonik subur rambut ni, dia kata saya sebenarnya sangat malas nak guna produk-produk ni ya. Dia kata dia guna seminggu 3 kali Hazlin, tapi ya dia dapat lihat pertama sekali kadar keguguran rambut berkurangan. Yang keduanya ya, ada juga pengguna kami yang bertanya ya, boleh tak rambut saya yang botak ni naik kembali ya? Dan sebenarnya bergantung kepada keadaan folikel rambut anda ya. Kalau keadaan folikel rambut anda masih sihat ya, tentunya ya anak rambut dapat naik kembali ya. Dan formulasi yang sangat istimewa ya oleh pakar penjagaan rambut ya. Tonik subur rambut ni menggabungkan ya formulasi yang terbaik ya, ramuan-ramuan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India ya. Salah satunya adalah ginseng ya, yang mana ginseng ni sangat-sangat baik ya, dapat membantu melebatkan rambut anda ya. Kemudiannya bertindak sebagai ramuan yang dapat mencegah masalah kelumumur. Dan sesuatu yang sangat istimewa ya, bila anda beli tonik subur rambut ni Hazlin, anda akan mendapat shampoo ikan lurus secara percuma. Kita kena guna dulu shampoo ni, sebab apa ya? Shampoo ni dapat membantu mengurangkan masalah rambut yang berminyak ya. Sebab apa ya, kulit kepala yang berminyak
minyak ni sebenarnya yang boleh menyebabkan menutup pori, folikel rambut kita jadi tak sihat dan sebagainya. Jadi tonik subur rambut ni Hazlin, harga dia RM27 saja. Anda akan dapat shampoo Ekalurus secara percuma, dan shampoo juga dijual secara berasingan, yang mana shampoo ni sangat-sangat istimewa, Hazlin. Sebab apa? Ianya menggabungkan formulasi shampoo dan juga perapi 2-in-1. Tak payahlah kalau kita beli shampoo nak beli perapi lagi agak susah, asing-asing ya. Tapi formulasi yang sangat istimewa ni 2-in-1, sangat mudah untuk anda gunakan. Dan seawal bilasan ya, kalau biasanya kita guna shampoo lain ya yang agak tinggi dengan bahan kimia, seawal bilasan ni kita dapat lihat banyak sangat kadar keguguran rambut tu, banyak sangat. Tetapi berbeza apabila anda gunakan shampoo Baby Asia ni, Hazlin, kadar keguguran rambut sangat-sangat berkurangan ya. Jadi bagi anda yang nak informasi lebih lanjut hari ni untuk produk pencegahan rambut Baby Asia, boleh hubungi hotline kami 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Saya ulang balik, 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma, Hazlin ya. Produk Baby Asia boleh dapati di toko-toko jamu yang berhampiran, ataupun boleh buat belian secara online di Shopee, di Lazada ya, dan juga di jombai.my, jombui.my ya. Dan juga produk Baby Asia juga telah mendapat penganugerahan sebagai super brand selama 2 tahun berturut-turut, super brand selama 6 tahun berturut-turut, Hazlin ya. Yang mana juga berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, mendapat notifikasi. Dan secara ringkas ya, bagi anda yang nak rambut yang lebih lebat, lebih sihat, lebih hitam, jangan lupa dapatkan inai hitam ataupun inai pirang Baby Asia yang hanya berharga RM20 ya. Bagi anda yang nak melebatkan rambut ya, nak mengatasi masalah rambut selalu gugur tu, dapatkan tonik subur rambut, harga RM27 sahaja. Dan satu lagi, shampoo uban dan juga shampoo Ekalurus, kita juga jual secara berasingan, harga dia RM25 sahaja. Cukup murah untuk kelihatan letup pada Hari Raya nanti. Buat persiapan lebih awal, sebab apa? Stok kita selalu cepat kehabisan. Okey, terima kasih banyak kepada Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas VRSA Cosmetic dan Healthcare, dan juga modelnya. Nampak Pak muda. Cik Khalid, nanti nampak muda. Kalau jadi kita akan hitamkan lagi sebelah ni. Sebelah ni, jangan lupa. Jangan lupa, Dato'. Kan sebelah je nanti hitam. Okey, kita nak berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. COVID Oh COVID dibawakan oleh Sensodyne pada setiap Rabu hingga Sabtu jam 9 malam hanya di TV3. Sebagai seorang chef, bila kita nak mencuba itu ada gangguan. Seorang kawan mencadangkan Sensodyne. Tak sampai habis tube Sensodyne saya, ketidakselesaan itu kurang dengan banyak. 10 kebaikan avocado untuk kulit. Nivea Intensive Moisture Body Milk diperkaya dengan minyak avocado untuk melembab secara intensif, mengembalikan nutrien kepada kulit agar kulit kekal sihat semula jadi dan berseri. Bila kau bertenaga, kau boleh kekal sihat dan aktif. Kekal bertenaga sepanjang hari dengan Berocca. Dijamin halal. Raya bersama Shopee Show. Nikmati penghantaran percuma, voucher runtuh dan tawaran RM1 yang hebat. Jom bermain Shopee Games dan menangi pelbagai hadiah lumayan. Saksikan 23 April 10 malam di saluran berikut. Sebagai pesakit diabetes dengan simptom sakit saraf, saya berisiko terhadap pemotongan kaki. Tapi saya tidak takut. Live Well Mecomin memulih dan mencegah kerosakan saraf diabetik untuk hidup tanpa rasa takut terhadap pemotongan kaki. Live Well Mecomin terbukti berkesan untuk kerosakan saraf diabetik. Yang ditunggu-tunggu, detik berbuka. Cukup sempurna. Walau apa jua hidangannya, rasanya tetap istimewa. Indahnya suasana berbuka. Mensyukuri nikmat bersama keluarga. Pesan McDelivery atau pandu lalu. Senang. Kesihatan yang baik, rahsia kehidupan yang bahagia. Ramadan ini, beli produk keluaran GSK di pasar raya yang terlibat bernilai RM40 dan ke atas dan dapatkan sebuah bekas bertingkat secara percuma. Cergas berpuasa, ceria bersama. Salam Ramadan daripada GSK. Generasi Z kembali lagi untuk musim yang kedua. Kalau anda mahu buktikan keunggulan Didi, Kalau anda suka menerima cabaran seperti saya, kalau anda lebih cekal dan tabah daripada saya, kalau anda bijak mengatur strategi, jom start Generasi Z musim kedua. Jangan lepaskan peluang ini untuk sertai kami. Mana tahu anda lah yang kami cari.
Okey, kembali bersama kami di Sembang Sahur. Masih lagi bertemankan kami berempat di studio pada malam ini. Dan sangat istimewa sebab topik kita adalah berkaitan dengan vaksin. Ya. Betul. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Aris yang setia menemani kita semua dan juga doktor. Tapi penonton di rumah tak sabar nak dengar pasal jarum tadi dia kata. Doktor boleh kongsikan? Boleh. Macam yang saya tunjuk tadilah. Yang ini adalah Sinovac. CoronaVac nama dia. Sinovac adalah pengeluar. CoronaVac nama dia. Oh, nama dia CoronaVac. So kita guna sikit je. 0.5 mil sahaja. 0.5 tu sikit sangat lah. Kalau anak-anak tu kita bagi ubat batuk pun lagi banyak daripada tu. Dia kalau ada isi ni warna apa dia, doktor? Dia clear. Warna lutsina lah. Okay. Yang ini satu botol kaca ni seorang sahaja. Seorang penerima. Okey. Kalau yang ini Comirnaty adalah nama brand dia. Pengeluar dia adalah Pfizer lah. Yang glamour tu kan. Okey, yang ini satu vial ni kita panggil vial, satu kaca ni boleh 6 orang. So 6 orang pakai? 6 orang pakai. Tapi dengan syarat 6 orang pakai tu kena guna jarum khas lah. Picagari kita panggil kan, picagari, syringe khas. So kecil aja syringe-nya. Dalam ini dia bukanlah dia datang macam tu kita tarik lepas tu kita terus bagi. Tak, kita kena bancuh yang ni. Bancuh dia dengan kalau nampak kat sini kita guna sodium chloride injection lah. Kita ada macam air je, macam air suling macam tu. So kita akan tarik kat sini 1.8 mil, masukkan dalam ni, and then kita akan goncangkan. Lepas tu kita akan tarik vaksin daripada sini, boleh guna 6 orang menggunakan jarum khas. 0.5 juga? Tak, yang ini 0.3 sahaja. Oh, lagi sikit. Sikit aja. So yang sebelum ni ada isu kan, yang jarum-jarum tu. Orange lah, biru lah. Boleh bagi penerangan sikit. Boleh. Kalau dekat saya ni ada 3 jenis jarum. Okey, yang warna hijau ni yang paling besar lah. Mana? Okey, situ. Yang ni yang paling besar. Yang ini adalah 21G kita panggil yang paling besar. Yang ini kecil sikit yang tengah-tengah. Yang ni 23G. Yang oren ni yang paling kecil sekali, yang ni lah yang kita cocok. Kecil je kita cocok. Okey, yang ini kita 25G. Okey. Kenapa hari itu isu tukar jarum apa semua? Bila kita nak tarik ni daripada vial vaksin ni Ustaz, kita tak boleh tarik guna yang kecil ni, lambat lah. Nak tarik. Lagi satu, bila dia dah masuk dia akan tumpul lah. So kita guna jarum besar untuk tarik. Lepas tu kita buang, kita akan letak jarum kecil ni. Itu isu yang tukar jarum. Satu, sebab kita nak senang tarik, lepas tu kita nak cepat jugalah. Kita tak nak biar vaksin lama-lama. And then kita tak nak berlaku pencemaran silang lah. Maksudnya, kita dah tarik kat sini, kita takut sini kotor ke apa, kita buang jarum tu, kita guna jarum yang kecil. Tak ada isu lah. Tipu-tipu tu tak ada. Maknanya memang telus lah. Telus. Demi kesihatan bersama. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Kita doakan agar segala proses untuk memberi vaksin kepada orang ramai dipermudahkan. Segala rintangan, cabaran tu anggaplah sebagai satu rintangan dalam kejayaan. Ya. Semua dah daftar? Dah, Alhamdulillah. Dah. Depan doktor memang semua kecil dah. Betul lah. Ustaz dah. Bulan puasa ni, bulan puasa. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor. Dan juga kepada anda di rumah, kalau mana yang ada mak ayah tu yang risau, takut nak ambil tu, kita faham. Tetapi anak-anak cuba menasihatkan dan juga semoga apa yang doktor kongsikan tadi tu dapat memberi manfaat kepada kita semua. Esok kita akan bawakan topik yang lebih menarik di Sembang Sahur berkaitan dengan macam mana nak kawal emosi ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Bersama dengan Hawa dan juga Haziq esok. Dan terima kasih kepada semua. Terima kasih Ustaz, terima kasih Doktor. Doktor. Kita serahkan kepada Plan B. Silakan. Assalamualaikum. Sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apa yang kau buat kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan kusuk taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat.
ingat